الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita berdekat ni. Wa yastahilu. Baca kat tepi tu dia kata qala al-syarih rahimahullah wa yastahilu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadha yajibu alayhi ay ya'rifa mithla dhalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu. Qawluhu wa ma yastahilu. Kata syarih, apa yang mustahil. Tahu apa yang wajib dan apa yang mustahil. Qawluhu wa ma yastahilu ay syar'an. Apa yang mustahil pada syarak. Apa maksud apa yang mustahil pada syarak? Ay bid-dalilis sam'i. Yang mustahil dengan dalil sama'. Itu fi adadis sam'i wal basari wal kalam. Pada lawan sifat sama', sifat basar, sifat kalam. Kerana pengisbatan tiga-tiga sifat ma'ani ini ialah dengan dalil sam'i. Maka lawan dia, iaitu perkara sifat yang mustahil itu, sabit mustahilnya setelah syarak juga. Wa lawazimiha, dan pada lazim bagi ketiga-tiga mazkurah tadi. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Aw aqlan, ataupun mustahil pada akal. Ai bidalilil aqli wahdahu, iaitu yang mustahil dengan dalil akal semata-mata. Au ma'as sam'i, atau dengan berserta dengan dalil sama'. Itu fi baqiyatil adad, pada baki lawan hak tersebut. Mana? Lawan selain daripada sama' basar kalam. Jadi sifat-sifat yang lain itu dalilnya sam'i dan juga akli. Maka mustahil lawan tersebut pun dengan berdasarkan syarak dan juga akal. Kerana dalilnya ada dalil akal, ada dalil syarak. Habis. Wa qawluhu wa ma yajuzu, dan apa yang harus, ai aqlan, apa yang harus pada akal, ai bid dalilil aqli, dengan dalil akal, wahdahu, semata-mata. Hak ni bab harus. Apa yang harus bagi Tuhan itu harus pada akal. Ini sebab apa? Sebab dalil perkara harus ni dalil akal sahaja. Bid dalilil aqli, li'anna ma yajuzu daliluhu aqliyun faqat. Kerana perkara yang harus itu dalilnya dalil akal je. Bukan dalil sama'. Kama sayati, lagi sebagaimana lagi akan datang. Okey. Wa hazafal musannifu muta'allaq ma yastahilu. Musannif menghazafkan tempat ta'alluq ma yastahil. Apa yang mustahil? Apa yang mustahil? Apa maksud? Tengok ni. Pada wajib kata mana? Pada wajib dia kata, sebelum tu dia kata apa? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana. Jadi fi haqqi maulana tu tempat ta'alluq. Ta'allaq dia tu. Okay? Bila mustahil, wa ma yastahil aja. Patut wa ma yastahil fi haqqi maulana. Wa ma yajuz fi haqqi maulana. Tapi musannif menghazaf. Wa hazafal musannifu muta'allaq ma yastahil wa ma yajuz. A'ni fi haqqihi ta'ala tu. Fi haqqi ta'ala, jumlah fi haqqi ta'ala tu. Harah ja majrur tu.
Jadi di hazaf dia itu lil ilmi bihi, kerana telah maklum dengannya, tahu dah lah, mimma qablahu, daripada yang telah terdahulu. Hak dulu sebut dah. Jadi hak lepas yang kemudian ni, wa ma yastahil ai fi haqqihi wa ma yajuz fi haqqihi. Okey. Kerana lil maklum, lil ilmi bihi. Wa laisa dhalika min at-tanazu'i. Itu bukan masuk daripada bab tanazu'. Bukan bab tanazu'. Tanazu' tu ma'mul satu, yatanaza'u fihi amilan. Dua amil berebut satu ma'mul. Dua amil berebut satu ma'mul. Apa ni? Darabtu wa akramtu Zaidan. Darabtu siapa? Tak ada lagi. Makmur dia hok kena buat. Wa akramtu, dan aku muliakan Zaidan. Zaidan maf'ul kepada akramtu ke maf'ul kepada darabtu? Jadi berebut. Tanazu, bab tanazu. Jadi bab tanazu ada bab khusus lah. Jurumiyah tak ada, mungkin dalam muhtamimah ada kot. Muhtamimah ada, atas muhtamimah dan seterusnya adalah bab tanazu. Jadi ditakdirkan salah satu daripada amil tersebut makmul, satu lagi tu. Jadi itu ni sini adakah termasuk daripada bab tanazu'? Sebab yajibu fi haqqi wa yastahil wa yajuzu. Hak lain tu tak sebut makmul dia. Nampak tak? Adakah daripada bab tanazu'? Laisa dzalika minat tanazu'i fil amal li'annahu la yajuzu fil ma'mulil mutawassiti. Kerana tidak harus pada makmul yang ditengahi. Indal aktsari, di sisi kebanyakan ulama, bab tanazu' ni kalau makmul dia mutaakhir je. Kalau makmul mutaqaddim tak jadi, makmul mutawassit pun tak jadi. Sebab tu kata kerana tidak, di sini makmul mutawassit, yajibu fi tak tengah. Yajibu tu amil dia. Fi haqqi maulana wa yastahil. Dia duduk tengah. Jadi fi haqqi tu duduk tengah di antara yajibu dengan yastahil. Jadi makmul mutawassit boleh tak? Di sisi kebanyakan ulama tak boleh, tak dipanggil bab tanazu', kecuali di sisi Abu Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi kata boleh lah. Tapi waktu bukan pandangan ramai lah. Okey. Qauluhu wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa. Kecuali di sisi Abu Ali Al-Farisi. Wa kadza yajibu alaihi, demikianlah juga wajib ke atas mukallaf itu an ya'rifa, bahawa mengetahui ia, ila akhirih. Ata bismil isyarati marrataini, dia mendatangkan isim isyarat dua kali. Mana? Kadza. Jadi hak segi mana? Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa fi haqqi maulana ma yastahi wa ma yajuzu. Wa kadza yajibu an ya'rifa mithla dhalika. Kadza yajibu wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalika. Jadi dha tu. Jadi dia kata di sini ata bismil isyarati marratain. Dia buat datang isi isyarat dua kali. Dua kali mana tu? Marratain, pada kadza dan juga dzalik. Fal awwalu. Yang pertama mana? Kadza. Fal awwalu isyaratun. Yang pertama tu mengisyaratkan ila anna hadzal wujuba, bahawa wajib ini aidan bisyar'i, wajib pada syarak juga. Yajibu syar'an ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa kadza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza. Ai wa kadza yajibu syar'an. Jadi mengisyaratkan bahawa wajib ini dengan syarak juga. Khilafan lil Mu'tazilah. Hal keadaan wajib ini menyalahi bagi pandangan Mu'tazilah. Tak samalah Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib pada akal. Wajib pada akal. Iaitu wajib akal kita kena ketahui. Bukan mesti kena tunggu syarak.
Bukan mesti kena ada syarak yang mewajibkan kita kenal Tuhan. Tapi dengan semata-mata akal tu mewajibkan kita kenal Tuhan. Nah, Wathani, yang kedua. Wathani, yang kedua mana? Yang kedua itu mithla dhalika. Mithla dhalika, kena kepada mithla dhalika tu. Isyaratun ila annal matluba, mengisyaratkan bahawa yang dituntut ma'rifatuhu huna, dituntut mengetahuinya di sini, huwal wajibu wal mustahilu wal jaizu, iaitu yang wajib, yang mustahil, yang harus, kama fil awal, sebagaimana yang kedua. An ya'rifa mithla dhalika, ay mithla al wajib wal mustahil wal jaiz fi haqqir rusul, kama fil awal, sebagaimana yang pertama pada bab ketuhanan wajib kenal, tahu, wajib mustahil harus. Pada bab kerasulan pun wajib tahu, wajib mustahil harus. Ai kama annahu ta'ala yajibu fi haqqihi wajibatun wa yastahilu fi haqqihi mustahilatun wa yajuzu fi haqqihi jaizatun, kadzalika ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu. Okey. Jelas Wa qad alimta, dan sungguhnya telah kamu tahu, annal aqsama thalathata sabiqata, bahawa ketiga-tiga bahagian yang telah terdahulu itu, ba'daha aqliyun, sebahagiannya ialah akli. Wa ba'daha sam'iyun, ba'daha jadi apa tu? Jadi apa? Ba'daha jadi apa? Benda ni. Jadi apa? Jadi badal ba' minku lah. Kan dalam Ashmawi kan badal kan? Apa ni badal ni? Ba'daha ay anna ba'dal aqsami thalathati aqliyun. Sebahagian daripada hukum yang tiga itu akli. Wa ba'daha, dan sebahagian daripadanya itu sam'i. Wa kadzal aqsamul lahiqah, begitulah juga bahagian-bahagian yang lagi akan datang. Minha ma huwa aqliyun, antaranya ni berkaitan rasul. Ada di antara sifat-sifat rasul ni yang dalilnya aqliyun. Apa dia? Wa huwa sidqu, iaitu dalil sidik. Benar tu. As-sidqu tu fima yukhbiru bihi anillah, pada perkara yang para rasul memberitahu daripada Allah Ta'ala. Itu dalilnya akli. Itu pun binaan hala kaunihi mabniyan ala, dibina di atas pandangan anna dalalatal mu'jizati ala sidqi rusuli aqliyatun, dibina atas pandangan bahawa dalalah mu'jizat atas benar rasul itu dalalah akliyah. Faham tak? Kita akan bincang. Jadi sekarang ni Mu'jizat tu nazilatun manzilata qaulillahi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Okey. Jadi mukjizat menunjuk ke atas benar rasul. Dalil alaqah dia tu atau dalalah dia tu akli ke ataupun adi. Nampak? Jadi di sini dia kata dia kata pada sifat-sifat rasul pun ada yang dalilnya akli, ada dalil sam'i. Contoh dalil akli ni ialah sidqu. As-sidqu sifat sidik. Sidik fi ma yukhbiru anillah, pada perkara yang diberitahu daripada Allah. Ini dibina di atas pandangan yang mengatakan dalalatul mu'jizati ala sidqir rusul aqliyah. Dalalah mukjizat atas benar rasul itu ialah dalalah akliyah. Makna yang kita faham mukjizat tu memberi faham benar rasul tu akal yang hukum. Okey. Wa sayatil kalamu fi, lagi akan datang perbincangan padanya insya-Allah taala. Okey. Wa minha, dan di antaranya ma huwa sam'iyun. Ada yang dalilnya sam'i. Ada yang dalilnya sam'i. Wa huwa ghairuhu, iaitu selain daripada sidik. Wa minha, dan
termasuk daripada ghairu sidqi fima yukhbiru anhu tu, yukhbiru anillah itu, fima yukhbiru bihi an ghairihi ta'ala, pada perkara yang Rasul beritahu selain daripada Tuhan. Tengok kan, dak mari sini kan sebut tu. Kita dah sebut kelas 4. Benda yang Nabi beritahu daripada Rasul ada 3 perkara. Pertama, Nabi beritahu bahawa dia Nabi, dia Rasul, iaitu as-sidqu fi da'war risalah. Satu. Yang kedua, as-sidqu fi ma akhbara anillah, benar pada perkara yang diberitahu tentang Allah Ta'ala, iaitu perkara berkaitan wahyu. Yang ketiga, benar pada perkara selain itu, pada cakap, pada perbuatan, pada benda hak urusan dunia lah, bukan urusan wahyu. Jadi hak ni fi ma yukhbiru bihi an ghairihi ta'ala, pada perkara yang Nabi beritahu daripada selain Tuhan. Ka qiyami Zaidin, seperti berdiri Zaid. Nabi khabar Zaid, contohlah berdiri Zaid telah hujang ke apa, ikutlah. Okey, habis. Hak tu termasuk dalil apa? Dalil bagi sidik itu dalil sam'i. Apa dalil dia? Apa dalil dia? Dalil sam'i. Dalil dia apa dia? Wallahu ya'simuka minan nas. Ataupun dalil maksum tu lah, ismah. Ismah. Lagi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu dalil berkaitan tu kan. Ma yukhbiru 'anillah, iaitu maksum tu sendirilah, al-ismah. Dalil ismah tu sendiri. Ismah dalil syar'i kan. Okey. Wa aqhama lafdha mithl. Wa aqhama ni adkhala, dan telah memasukkan oleh musannif lafaz mithli. Mana? Pada kalam dia tu. An ya'rifa mithla dhalika. Mithla. Dia mendatangkan lafaz mithil tu. Wa aqhama lafdha mithl isyaratan, kerana nak mengisyaratkan ila anna. Dengar tak ada ni kedayah dah. Isyaratan ila anna al-wajiba fi haqqi rusuli, mengisyaratkan bahawa perkara yang wajib pada hak Rasul, ghairuhu fi haqqihi ta'ala, ialah selain perkara yang wajib pada hak Tuhan. Sebab tu dia kata mithla, seumpama. Tak, bukan dia kata wajib tahu gitu, seumpamanya, bukan supetula. Seumpamanya. Mengisyaratkan annal wajiba fi haqqi rusul ghairuhu, ay ghairul wajibi fi haqqihi ta'ala, bukan sama dengan perkara yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Wa kadza al mustahilu, begitulah juga perkara yang mustahil. Wal jaizu, dan perkara yang harus. Walau asqataha, dan jika musannif menggugurkan lafaz mithil tu, la tawahhama, nescaya akan memberi waham, annahu ainuhu, bahawa diri tahu wajib mustahil harus pada Rasul samalah dengan wajib mustahil harus pada Allah. Sebab tu dia datang kalimah mithil. Habis. Qauluhu fi haqqir rusuli, pada hak Rasul. La'allahu sakata 'anil anbiya. Jadi kenapa dia sebut Rasul? Kenapa tak sebut para nabi? La'allahu, boleh jadi Syekh kita ni, Syekh Hudhudi, sakata 'anil anbiya, dia diam tak sebut pasal nabi, nazaran, kerana melihat, ila anna jami'al ahkamil atiyah, bahawa segala hukum yang lagi akan datang, allati min jumlatiha, yang mana daripada himpunan hukum itu, ialah at-tablighu, iaitu sifat tabligh itu khassun birrusuli, khusus bagi Rasul saja. Sebab tu disebut Rasul, kerana lihat sifat yang akan disebut nanti, antara sifat yang disebut ialah tabligh. Jadi sifat tabligh ni khas bagi Rasul. Itu satu andaian dia. Au binaan, ataupun dibina ala annal qawla alal qawli bitaradufi bainar rusuli wan nabi, atas pandangan yang mengatakan taraduf, sama sahaja, nabi dan rasul ni sama sahaja. Itu pandangan itu ada. Okey. Qauluhu wa yajibu. Wa yajibu baru. Syarah tak?
tadi kalam Syekh Sanusi. Baca syarah dia. Baca kat tepi ni. Syarh. Yajibu wa yalzamu, wajib dan mesti, wa yufradu, difardukan, bimaknan wahidin, dengan satu makna, sama makna. Wal mukallafu, bermula mukallaf itu siapa? Al balighu, orang yang baligh, al aqilu, yang berakal. Itu mukallaf. Wal mukallafu, dan kalimah mukallaf itu ma'khuzun minat taklif, dia diisytiqaq, diambil daripada masdar kalimah taklif. Kallafa yukallifu taklifan. Siapa dia? Apa itu taklif? Taklif wa huwa ilzamu ma fihi kulfatun, iaitu melazimkan perkara yang ada padanya kulfah, keberatan. Mewajibkan sesuatu perkara yang ada baginya keberatan. Minal awamiri, daripada suruhan-suruhan, wan nawahi, dan juga larangan-larangan. Okay, taklif, makna ditaklifkan, diberatkan. Jadi taklif itu apa? Iaitu memberatkan sesuatu yang ada padanya berat. Mewajibkan sesuatu yang ada padanya kulfah, keberatan, daripada suruhan-suruhan dan larangan-larangan. Ala qaulin, atas satu pandangan, atas satu pandangan, mengatakan wa ilzamu ma fihi kulfah, au talabu ma fihi kulfatun, ataupun satu takrif lagi mengatakan taklif itu talabu ma fihi kulfah, menuntut perkara yang ada padanya kulfah, alal qaulil akhar, atas pandangan yang lain. Jadi bezanya ilzam dengan talab. Beza tu. Bila ilzam mesti, nanti dia akan muhasyi akan tunjuk kita apa beza dia. Okey. Kembali balik pada kata kalam muhasyi rahimahullah. Qauluhu wa yajibu wa yalzamu wa yufradu bimaknan wahidin, dengan satu makna. Ai fa idza ra'aita, apabila kamu melihat, ba'dhan, sebahagian, abbara bi yufradu, sebahagian, yakni sebahagian daripada ulama musannif mentakbirkan dengan kalimah yufradu, difardukan, au biyalzamu, ataupun dengan kalimah yalzamu, fala ta'taqid at-tanafiya, fala ta'taqid tanafiya, jangan kamu iktikad bahawa berbeza. Tanafi ni berlainan. Yalzamu lain makna yufradu, lain makna yajibu, tak sama je. Ni lah kalau kata ada isu berkaitan dengan masalah kasbung tak, ada seorang tu lah, tak sebut nama lah, dia bawa datang nas Syekh Buti pada masalah pilihan hamba dan pilihan Tuhan tu. Syekh Buti ikhtisar dengan ikhtiar kan, dia kata beza. Tak, mana hak Tuhan dan hak kita ni pilih. Tuhan iradat, ikhtisar, ikhtiar tu hak kita, maknanya dengan maksud Tuhan tak ada hak ikhtiar tu hak kita saja. Jadi dia buat kalam Syekh Buti. Padahal makna taksih tu, iradat tu, taksih lah. Kata iradat Tuhan lain, taksih tu hak kita. Jadi Tuhan hanya mengiradat, tak taksis. Hak taksih tu hak kita. Jadi iyalah, memang beza kalimah Arab. Iradah dengan taksis semua beza. Ni kadang perlu pada syarah dan guru yang membimbing. Sebab kadang-kadang kalimah tu diguna dengan makna sama. Diguna dengan makna sama. Dalilnya mana? Dalil bacalah lagi seluruh bab tu, dah bacalah lagi syarah-syarah lain yang mensyarahkan bab iradat dan taksir Tuhan tu. Yang masalahnya bila dinafikan bahawa kita ni ada taksis, yang mana taksir kita tu tak ada kait iradat Tuhan. Tuhan beri iradat secara umum, kita yang mentaksir. Jadi yang jadi masalah bila nafikan taksis kita itu ialah Tuhan mentaksiskan juga. Jadi ahli sunnah wal jamaah sebagaimana Nawawi ni, Syekh Hamzah kan, anak Syekh kan, Maturidi tak kata tak, ingat? Bagi betul, kata Maturidi tak kata begitu. Walaupun Maturidi lain dan bawakan Syairah,
Tapi tetap Tuhan buat. Tetap Tuhan buat. Mu'tazilah tu. Mu'tazilah tu. Mu'tazilah. Okey. Fala ta'taqidu tanafiya. Jangan kamu i'tiqadkan berbeza. Penafian maknanya lain. Ya, sama je. Wa fata'taridu. Fa'ara. Wa ta'taridu wa ta'taridu, lalu kamu fala ta'taqid at-tanafiyah wa ta'tarid, dan jangan kamu i'tirad atas itu, dan jangan kamu i'tirad alal musannifi, jangan kamu bangkang atas musannif bi mukhalafatihi lahu, kerana menyalahi baginya. Janganlah. Apa mu janganlah i'tirad musannif guna yajibu, hak lain guna yalzamu. Jangan i'tirad lah, makna sama je. Sebab itu kena luas sikit. Okey. Biar akal tu luas, lebih luas daripada ilmu. Kalau ilmu lebih luas, lebih banyak pada akal, itu jadi masalah. Tahu ulama kata antara penyebab Ibn Taymiyah tu kerana ilmuhu aktsaru min akbaru min aqlihi. Ilmu dia lebih besar pada akal. Dia biar akal besar ada ilmu baru kita faham. Kalau ilmu besar pada akal tak faham. Ilmu besar pada akal, akal kecil. Tak. Kereta enjin 1.0. nak tarik kontena. Kontena nak tarik. Kereta mana? Viva. 1.0 ni Asia nak tarik hak tu. Kontena. Nampak hebat tarik kontena, gok tak? Tak gok jangan gitu, habis kosong gigi sama. Jadi biar maknanya akbaru minal ilm. Tak apa. Kata besar pun tarik benda kecil ada masalah. Enjin kuat. Okey. Wa ta'tarid al-musannif bi mukhalafatihi lahu. Wal ba'u. Ba' mana? Ba' yajibu wa yalzamu wa yufradu bi. Ba' tu. Wal ba' lil mulabasah. Ba' lil mulabasah. Wajib yakni dengan makna mulabasah lah. Ba' lil mulabasah. Wal makna al-wahidu. Makna wahidu apa tu? Bi maknan wahidin. Dengan satu makna. Apa satu makna tu? Wal maknal wahidu. Dan makna yang satu itu. Alif lam tu kan? Alif lam lil ahdi dzikri. Sebut dah tu. Bi maknan wahidin. Nakirah kan? Lepas tu apa makna satu itu? Wal maknal wahidu. Bermula makna yang satu hak khabar tadi tu. Huwa. Apa dia makna yalzamu, yajibu, yufradu itu? Huwa ma yuthabu. Iaitu yang ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diberi pahala atas buatnya, diseksa atas tinggalnya. Habis. Wa qawluhu wal mukallafu al-balighul aqilu. Bermula mukallaf itu ialah orang yang baligh berakal. Ai alladhi fihi ahliyatun nazari, iaitu orang yang ada padanya keahlian nazar, kelayakan untuk memaham. Nazar ni makna faham dan teliti, untuk memaham. Ada kelayakan. Wa qad balaghathu da'watu, dan sungguh telah sampai akan dia oleh dakwah, dan dia itu sampai dakwah Nabi. Okey. Kemudian kata muhasyi wala'allahu innama sakata 'anil awwali. Jadi kata muhasyi kita Syekh Syarqawi, sesungguhnya boleh jadi musannif diam, tak sebut dari yang pertama. Mana yang pertama? Yang pertama tu kena kepada ahliyatun nazar. Allazi fihi ahliyatun nazar. Min hadzaini, daripada dua qaid tu. Balik akal ada kelayakan untuk
memaham dan sampai dakwah. Dua tu. Musannif tak sebut pun. Sebut mukalaf aja. Dia kata boleh jadi dia musannif daripada yang pertama, daripada allazi fihi ahliyatun nazar min hadzaini, daripada dua ini, li'annahu yara anna kullaman balagha, kerana dia berpandangan bahawa setiap orang yang balik, anna kullaman balagha aqilan, setiap orang yang balik hal keadaan dia berakal, fihi ahliyatun nazar, memang dah ada kelayakan untuk memikir dan untuk faham. Jadi makna termasuk dah sebut balik akil, faham lalu dah. Sebab orang hak berakal balik biasanya ada kelayakan mampu untuk memikir dan memaham. Lebih-lebih lagi kenapa? Li'annal wajibah huwa dalilul jumliyu, kerana perkara yang wajib ialah dalil jumli saja, dalil ijmali saja. Kama sayadhkuruhu, sebagaimana akan disebut oleh musannif. Okey. Wa anitsani wa la'allahu innama sakata anitsani. Boleh jadi musannif diam daripada yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua daripada syarat balaghathu da'wah, sampai dakwah. Kenapa dia tak sebut? Imma li anna da'watahu alaihi salatu wassalam ammat jami'al aqtar. Boleh jadi kerana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam telah meratai, mengumumi segala negeri, segala ceruk. Qatur ni secara ceruk. Qatur seluruh tempat. Walam yakhlu ahadun anil ilmi bihi, tidak sunyi seorang pun daripada pengetahuan tentang dakwah Islam ni. Kata tak ada pun seorang pun hak tak tahu pasal Islam. Kan mungkin boleh jadi tak sebutkan sebab tu. Kerana dakwah Nabi ni dah umum setiap tempat, lam yakhlu ahadun, tidak sunyi seorang pun daripada tahu tentang risalah itu. Fatakunu, maka jadilah ziyadatu zalika, penambahan itu katahsilil hasil, seperti tahsil hasil. Sebab tu tak sebut allazi fihi ahliyatun nazar wa qad balaghathu da'wah, dah sebut dah lah, sebab itu dah maklum dah. Okey, itu satu. Wa imma dan ataupun boleh jadi wa imma li'annahu, kerana sesungguhnya musannif jara ala qauli man, dia berjalan, yakni mengikut atas pandangan orang yang berkata, ala qauli man yaqulu inna da'wata la tushtaratu ba'da awwali rasulin, bahawa dakwah itu tidak disyaratkan selepas rasul hak pertama, iaitu Nabi Adam. Lepas Nabi Adam tak syarat dah sampai dakwah. Tak ada syarat dah. Ada pandangan mengatakan lepas utus Nabi Adam tak ada syarat dah kena sampai dakwah rasul lepas pada itu. Anna da'wata la tushtaratu ba'da awwali rasulin. Siapa yang berpandangan gini? Wahumul Maturidiyah, itu ulama Maturidi. Sebab tu Maturidi kata makrifah tu wajib dengan akal, bukan dengan syarat. Makrifah je lah, ada pun hukum syarat lain wajib dengan syarat juga. Makrifah aja. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata semua ahkam syar'iyyah masuk makrifah dan semua. Maturidiyah kata makrifah aja. Sebab apa? Sebab tidak disyaratkan sampai dakwah lepas pada rasul yang pertama. Fayakfi fit taklif, maka memada pada taklif, kewajipan itu, bil aqaidi, dengan akidah, indahum, di sisi mereka. Apa dia? Fayakfi fit taklifi bil aqaidi indahum, maka memada pada kewajipan berakidah dengan akidah yang betul di sisi mereka itu. Apa memada pada ba'satu, fa'il bagi taklif, fa'il bagi yakfi, memada ba'satu awwali rasulin, dibangkitkan rasul yang pertama. Cukup dah. Siapa dia? Wa huwa Adamu alaihi salatu wassalam, itu Nabi Adam. Kenapa? Li'annal aqaidah mujma'un 'alaiha ba'da rusuli, bainar rusuli, kerana akidah itu perkara yang disepakati di atasnya di antara para rasul. Perkara akidah ni sepakat belaka sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua sama. Usul akidah, perkara akidah sama belaka.
Maka fala fatrata fiha, tidak ada fatrah, tidak ada tempoh masa yang dimaaf. Fatrah ni tempoh masa yang dimaaf. Maknanya ke kewajipan akidah itu sentiasa wajib. Tak ada ahlul fatrah, tak ada. Ahlul fatrah ada. Ahlul fatrah ni zaman hak dimaaf, zaman yang tidak ada rasul. Sekarang ni akidah ni sama aja. Jadi dengan dibangkitkan Nabi Adam ajar anak dia akidah kan. Lepas tu anak dia wajib ajar akidah pula. Wajib ajar akidah, begitulah seterusnya. Dah nak sampai ke habis ni, tentulah akidah tu benda yang diperturunkan selepas dilantik Nabi Adam alaihi salam. Kerana itu tidak ada fatrah. Fala fatrata fiha. Wa innama hanya saja wa innama taqa'u. Taqa'u. Wa innama taqa'ul fatratu, hanya saja berlaku fatrah itu, berlaku tempoh yang kosong daripada syariat itu, fi adamil ahkamil far'iyah, pada ketiadaan hukum-hukum furu', hukum-hukum cabang, sembahyang, puasa, zakat, hak tu munasabah. Tapi akidah bila turun Nabi Adam memang sama saja. Wa innama taqa'ul fatratu fi adamil ahkamil far'iyah. Qala al-Biqai, berkata Syekh al-Biqai, pengarang Nazmud Durar fi tanasubil ayati was suwar. Qala al-Biqai, Syekh al-Biqai fi tafsiri, ini dalam kitab tafsir dia lah, Nazmud Durar fi tanasubis al-ayati was suwar. Dia bincang, kitab tu kitab yang istimewa. Sebab apa? Dia bincang munasabah antara surah dengan surah, ayat dengan ayat. Kebanyakan dia ambil istifadah antara tafsir Razi lah. Kata Syekh Al-Biqai fi tafsiri qaulihi ta'ala, wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami mengazabkan, hatta nab'atha rasula, sehingga kami bangkit rasul. Di tafsir ayat itu kan dia kata, faman balaghathu da'watu rasulin, siapa yang sampai kepadanya oleh dakwah seorang rasul, sawaun ursila ilaihi, sama ada dia diutuskan rasul itu kepadanya, amla ataupun tidak, khalafa amrahu, dan dia menyalahi suruhannya, wastakbara, dan dia istikbar, dia enggan, dia sombong, anittibaihi, daripada mengikutnya, azabnahu, kami akan azabkannya. Jadi Syekh Biqai kata, mana-mana rasul, sama ada diutuh atas dia atau tidak, tiba-tiba wa khalafa amrahu, dia menyalahi dan dia bersombong daripada mengikutnya, azabnahu, kami akan azabnya, bima yastahiquhu, dengan apa yang berhak, apa yang layak. Wa hadza amrun, dan perkara ini, kata Syekh Biqai, qad tahaqqaqa, sungguhnya telah berlaku, bi irsali Adam alaihi salatu wassalam, dengan diutuskan Nabi Adam. Jadi bila utus je Nabi Adam, maknanya ketauhidan dan makrifah tentang Tuhan itu jadi wajib. Wa man ba'dahu, dan orang selepas daripada Adam, minal anbiya, daripada para nabi al-kiram, minal anbiya il-kiram alaihimus salatu wassalam, fi jami'il umami, pada sekalian umat. Tak tentu rasul tu kena utuh ke dia, sebab ada dah rasul sebelum tu bawa risalah. Kama qala ta'ala, ini pula dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula, dan sungguhnya, itu satu ayat tu, walaqad ba'athna, kami bangkitkan, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasula, rasulnya. Jadi Tuhan kata ba'athna fi kulli ummatin, makna tak terlepas daripada mana-mana umat daripada kebangkitan rasul. Dah tiba-tiba dak bangkit, maknanya rasul hak dululah, i'tiqad tu lah masih berkekalan. Faham tak? Hak kata kulli ummatin tu, makna benda hak Tuhan bangkit, i'tiqad lah. Hak far'iyah tak apalah, tak tu pun. Okey. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada daripada satu umat kecuali ada padanya nadhir, pemberi peringatan. Ini menunjukkan, menyokong kepada pandangan kata bahawa bab akidah ini bila start Nabi Adam turunnya,
itu wajib dah ke? Tak tentu utus rasul khusus kepada sesuatu kaum. Dia kira dah tu utusan tu. Dengan diutuskan rasul hak paling pertama mula-mula, maka jadi wajib. Ni pandangan Maturidiyah. Fa inna tu ayat Quran dah tu. Tadi dua ayat Quran tu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Yang kedua wa in min ummatin illa khala fiha nabiy. Okey. Fa inna ini dikembali pula syarah dia. Fa inna da'watahum, kerana sesungguhnya dakwah mereka, seruan mereka ila Allah Taala, seruan para rasul kepada Allah, qadin tasharat, telah tersebar, wa ammatil aqtara, dan telah meliputi setiap curug-curug tempat, setiap tempat. Washtaharat, dan jadi masyhur. Apa dalil lagi kata? Wanzur ila qauli Quraisy. Mu tengok pada perkataan Quraisyin, allazi lam ya'tihim nabiyyun, allazi lam ya'tihim nabiyyun ba'da Ismail. Di mana di sisi kaum Quraisy ni tak mari nabi kepada mereka selepas pada Ismail alaihi salatu wasalam. Quraisy lepas Nabi Ismail tak ada nabi. Quraisy kata apa? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Ni ayat Quran pula ni. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tak pernah dengar ni, Pak Muhammad bawa ni, kami tak pernah dengar fil millatil akhirah, pada millah yang terakhir, pada agama yang sebelum ni, agama hak terakhir ni. Tak ada kami dengar pun Muhammad buat benda pelik ni. Fa innahu yufhamu, dapat difaham daripada perkataan Quraisy ni, annahum sami'uhu fi millatil ula, bahawa mereka pernah dengar pada millah al-ula, pada agama yang permulaan. Agama permulaan tu mereka pernah dengar. Jadi faman balaghathu da'watu ahadim minhum, barang siapa yang sampai seruan salah seorang daripada mereka, biwajihin minal wujuh, menurut apa-apa wajah sekalipun, biwajihin minal wujuh, dengan satu wajah daripada wajah-wajah yang banyak, faqassara, lalu dia cuai, faqassara fil bahthi anha, dia cuai daripada mengkaji tentang dakwah itu, fahuwa kafiru, maka dia kafir, mustahiqqun lil azab, dia itu berhak bagi azab. Fala taghtar, maka janganlah kamu terpedaya, fala taghtarra biqauli kathirin minan nas, jangan kamu terpedaya dengan perkataan ramai daripada kalangan manusia, binajati ahlil fatrah, dengan terselamatnya ahlil fatrah. Ni kalam biqai lagi ni. Ni kalam hak dia dah ambil hak muktamad Asy'ariyah lagi ni, dia bawa hak Maturidiyah dulu. Maka jangan engkau terpedaya dengan perkataan ramai di kalangan manusia, kalangan ulama lah ni, yang menyatakan dengan terselamatnya ahli fatrah, ma'ikhbari Nabi SAW, beserta pemberitahuan Nabi, walhan Nabi SAW dah beritahu, anna aba'ahum, bahawa bapak-bapak mereka, alladzina madau, yang telah lalu mati fil jahiliyah, finna, duduk dalam neraka kan. Bila Nabi sahabat tanya, finna, Nabi kata, inna abaka finnar, bapak kamu dalam neraka. Habis itu. Okay. Wa qala Ibnu Atiyah, kata Ibnu Atiyah dalam tafsir Ibnu Atiyah dia, dalam tafsir Ibnu Atiyah, dia sebut pula fi qawlihi wa in min ummatin. Ni kalam bagi bukan murad Asy'ariyah ni. Dia kata Ibnu Atiyah, tafsir Ibnu Atiyah, Muharrar Wajiz. Dah ingat nama. Al-Muharrar Wajiz Ibnu Atiyah. Fi qawlihi ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada daripada satu umat kecuali ada padanya yang memberi peringatan. Maknanya anna da'watallahi, bahawa seruan dakwah Tuhan itu, ammat jami'al khalqi, meliputi sekalian makhluk, wa in kana fihim, walaupun ada di kalangan mereka, malam tubashirhun nadharatu, yang tidak secara langsung sampai peringatan. Tubashir ni secara langsung, tidak lam tubashir, tidak secara langsung
sampai peringatan. Walaupun gitu, fahuwa mimman balaghathu da'watu, tapi mereka itu dikira orang yang sampai dakwah juga. Kenapa? Lianna Adama, kerana Nabi Adam ba'atha, bu'itha, dibangkitkan. Bu'itha, lianna Adama bu'itha, dibangkitkan, ila banihi, dia diutuskan, dibangkitkan kepada anak-anaknya, banihi. Thumma lam tanqati an-nadharatu, kemudian tidak putuslah peringatan itu ila waktu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu Nabi Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ikutnya Nabi Adam memang besar anak dia, lepas tu anak dia memang wajib besar pula sebab berkaitan ketuhanan ni. Maka tak akan terputuslah peringatan itu sampai kepada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wal ayatul lati tadammanat, dan ayat yang mengandungi, allati tadammana, yang mengandungi, anna Quraisyan, bahawa kaum Quraisy, lam ya'tihim nadhirun, tidak sampai kepada mereka nadhir, pemberi peringatan. Ayat tu macam mana? Ma ja'ana min nadhir, kan? Dia kata kami tak sampai peringatan. Orang Quraisy kata tak ada nabi pun di kalangan kami. Maknanya apa? Nadhirun mubashirun, yang memberi peringatan secara langsung, secara direct, nabi di kalangan kaum tu. Tu tak ada tu. Adapun daripada hak lain, tu tak ternafi, kata dia. Wa ma dzakarahul mutakallimun, dan apa yang disebut oleh ulama ahli kalam, min uzri, daripada uzurnya ashabil fatrah, orang yang duduk di kalangan waktu zaman fatrah, zaman tidak ada rasul tu, wa nahwihim, dan seumpama mereka, fa'ala sabilil fardi, atas jalan andaian, ala sabilil fardi. Apa dia? Ai bi fardi, dengan andaian, anna sahibal fatrati adamiyun, bahawa orang yang duduk pada tempoh tersebut, pada zaman tersebut itu adamiyun, dia anak Adam. Lam yasil ilaihi, tak sampai pun kepada mereka, annallaha ta'ala ba'atha rasulan, bahawa Tuhan dah bangkit utus rasul, wala da'a ila dinin, dan tak sampai bahawa rasul ini menyeru kepada agama. Wa huwa qalilul wujud, dan itu payah nak cari, kecuali dibeluk oleh serigala, Mowgli. Boleh jadi lah, tu tak siapa lah tu. Nampak tak? Hak jenis gitu, itu ala sabilil fardi, andai kata fardu takdir. Kalau belaka, kalau ada pun wa huwa qalilul wujud, illa, kecuali an yansha'a, bahawa dia hidup fi atrafil mawadhi'i, duduk di hujung-hujung tepat, duduk hujung negeri. Hujung maknanya tempat yang jauh lah. Wal mawadhi'il munqati'ati, dan tempat-tempat yang terputus hubungan. Tu boleh jadilah. Tok dalam hutang, tok dalam ni, tu boleh jadi tak sampai dakwah. Wal mawadhi'il munqati'ati anil umran, yang jauh daripada pembangunan, jauh daripada umran, pembangunan lah. Walaisa muraduhum, dan bukan maksud mereka, annahu tujadu ummatun, bukan maksud mereka bahawa ada di sana satu umat, satu kaum, lam ta'lam, yang tidak mengetahui, anna fil ardi da'watun ila ibadatillah, bahawa ada di bumi ini satu seruan dakwah kepada menyembah Allah Ta'ala. Intaha, habis. Intaha mana ni? Mungkin intaha daripada atas tadi kot kok. Intaha daripada kalam mana? Tafsir Biqai ke hak sebelum tu? Sebelum tu apa? Biqai ke? Tengoklah. Ke ni qala Ibnu Atiyah. Tengok takut Imam Biqai nukil daripada Ibnu Atiyah ke? Intaha kalam musannif. Bi ba'di taghyir, tapi dengan sebahagian perubahanlah. Dia ubah. Muhasyi kita ubah olah bukan ambil penuh lah, tapi dia olah sikit. Okey. Wa nukila an Halimi, dan dinukilkan daripada Syekh Al-Halimi, ma yaqrubu min kalami Ibnu Atiyah, apa yang hampir dengan kalam Ibnu Atiyah. Wa nukila, dan dinukilkan an Syafi'i, daripada Imam Syafi'i, annahu qala, bahawa beliau berkata, walam yabqa ahadun, tidak
tidak ada seorang pun lam tablughu da'watu, yang tidak sampai kepadanya dakwah. Kata tak ada seorang pun ni hendak sampai dakwah. Wa hakadha, dan demikian itulah naqalahu syaikhuna, menukilkan oleh syekh kami Al-Adawi, Syekh Adawi, an syaikhihi, daripada syekhnya As-Saghir, Syekh Muhammad Saghir. Okey. Jadi ni je nukilan atas nukilan diambil, disebutlah akan sebagai amanah ilmu. Wallazi rajjahahu ba'du masyayikhina asy-syafi'iyyat, ba'du masyayikhina asy-syafi'iyyati, dan pandangan yang ditarjihkan oleh sebahagian ulama-ulama kita yang mazhab Syafi'i, apa dia? Anna ahlal fatrati najuna. Inilah ahli fatrah ni terselamat. Wa in ghayyaru wa baddalu. Ni yang dipegang Imam Majuri semua, hak muktamad kita ginilah. Ahli fatrah ni selamat daripada neraka. Najun ay minan nar. Wa in ghayyaru, walaupun mereka merubah agama asal, wa baddalu, dah tukar agama ikut agama lain, tak kira. Selagi mana zaman mereka tidak ada rasul khusus yang diutus, hukumnya terselamat. Min babi ta'mimir rahmah, dari bab nak umumkan rahmat Tuhan tu lah. Jadi wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah, itu satu. Nampak tak? Jadi umum pada itu satu. Jadi rahmat Tuhan ni umum pula. Maka kerana itulah mereka ahlul fatrah ni selamat. Wa in ghayyaru wa baddalu wa abadu al-awthana, walaupun semua berhala sekalipun. Kenapa? Li'uzrihim, kerana uzur mereka. Mereka uzur, tak ada rasul kan? Wa yu'tihimullahu ta'ala manazila, dan Allah Ta'ala akan beri kepada mereka kedudukan min jannatil ikhtisas, daripada syurga ikhtisas, la min jannatil a'mal, bukan daripada syurga amalan. Jannatil ikhtisas ni makna syurga yang Tuhan khas buat tanpa, maknanya bukan dengan sebab balasan kepada amal. Jadi syurga banyak darjat kan. Jadi mereka masuk syurga juga. Tak samalah orang masuk syurga dengan amalan dengan orang masuk syurga kerana Tuhan dia itu ahli fatrah, tak sama. Dapatlah daripada jannatil ikhtisas la min jannatil a'mal. Kenapa? Li adami amalihim, kerana tidak ada amalan mereka. Kal majazib, seperti orang majzub. Indo banyak majzub. Aceh banyak Aceh. Banyak tak Aceh? Ada kok. Orang Jawa banyak tak? Temu tak temu? Tak temu? Tak cari. Oh, Syria banyak masuk. Sedar kok. Majazi. Kan majazi seperti orang majzub ni, orang gila, akhirnya orang gila orang majzub. Kan ada majzub. Mana betul bubu. Tak. Dakwah majzub boleh lah. Majzub mana orang, mak kira orang yang itulah akal Tuhan tarik akal dia. Idza akhadha Allahu ma auhaba saqata ma aujaba. Bila Tuhan tarik anugerah akal yang Tuhan beri, maka digugurkan kewajipan. Jadi orang kita tak wajib lah. Tapi pelik majzub ni mayang juga dia mayang juga. Baik daripada orang biasa. Majazib. Kan majazib. Alladzina la a'mala lahum. Mereka tak ada amalan. Tak beramal pun. Wahum man la tablugh, dan wahum man lam tablughum da'watun nabi sabiq, iaitu siapa ni? Ni kembali semula ni. Wakal majazib ni yang ni jumlah mu'taridah lah. Kal majazib alladzi la a'mala lahum. Wahum kembali mula. Siapa ni? Kepada ahlul fatrah. Wahum man lam tablughum da'watun nabi sabiq. Siapa ahli fatrah itu? Jadi hum malla tu bukan hum majazi tu. Hum malla man lam tablughum tu itu ta'rif kepada ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah? Man lam tablughum da'watun nabi sabiq. Orang yang tidak sampai akan mereka dakwah para rasul yang terdahulu. Walam yursal ilaihim nabiyyul lahiqu.
yang tidak diutus kepada mereka nabi yang akan datang. Hak belakang, hak terdahulu dak sepak, hak akan datang tak sepak, duk tengah. Ahlul fatrah. Okey. Seperti kaman baina Musa wa Isa, antara Nabi Musa Nabi Isa. Min Bani Israel, antara Bani Israel. Waman baina Ismail wa Muhammadin, antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, minal Arab, di kalangan Arab. Id lam yursal, kerana tidak diutus ilaihim kepada mereka nabiyyun ba'da Ismail, selepas Nabi Ismail, illa lam yursal ilaihim nabiyyun illa nabiyuna atau nabiyana. Apa dia belakang kan? Lam buat nafi kan? Illa nabiyana alaihi salatu wassalam, kecuali nabi kita alaihi salatu wassalam. Fal arabu ahlu fatratin, maka orang Arab itu ahli fatrah hatta zamani anbiya'i Bani Israel, sehingga kan pada zaman Nabi Bani Israel. Li'annahum, kerana apa? Li'annahum lam yu'maru bi du'aihim ilallah, kerana para Nabi Bani Israel, lianna anbiya Bani Israel lam yu'maru bi du'aihim, tidak disuruh menyeru orang Arab ilallahi ta'ala. Bani Israel, Nabi Bani Israel pada Bani Israel je lah, tidak disuruh seru Bani Arab kepada Allah. Walam yursal ilaihim ba'da Ismaila rasulun, dan tidak diutus kepada orang Arab lepas Nabi Ismail seorang rasul pun. Wa Ismailu intahat risalatuhu, dan Nabi Ismail habisnya kerasulannya bimautihi, dengan kewafatannya, ka baqiyatir rusul, seperti baki-baki nabi lain. Lianna thubutar risalati ba'dal mauti, kerana sabitnya kerasulan lepas kematian, min khasaisi nabiyuna. Ini bagi satu faedah. Setiap nabi habis kerasulan dia dengan wafat dia, kecuali Nabi Muhammad. Itu antara khasais Nabi kita. Khasais Nabi kita, setiap Nabi lain, wafat Nabi itu habis kerasulan dia. Tapi Nabi Muhammad, wafat Nabi Muhammad dah habis kerasulan. Sebab itu Nabi Isa tu akhir zaman pun ikut syariat Nabi Muhammad. Dia jadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu. Min khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selesai situ. Kenapa habis kot ni? Sebab tidak tu. Wa akhbaru. Okey, timbul satu masalah. Dah kalau ahli fatrah ni selamat, kenapa ada hadis yang mengatakan sebahagian daripada orang jahiliah masuk neraka? Wa akhbaruhu alaihi salatu wassalam, dan hadis penceritaan Nabi menceritakan an ba'dihim, tentang sebahagian mereka orang Arab ahli fatrah, kamri'il qais, seperti Imri'il Qais, wa Hatimit Ta'i, dan Hatim At-Ta'i, wa nahwihim, dan seumpamanya. Nabi beritahu akhbaruhu bi annahum, dengan bahawa sesungguhnya mereka finnar. Nabi khabar Imri'il Qais dalam neraka, Hatim At-Ta'i dalam neraka, padahal mereka ahli fatrah. Kenapa tu? Innama huwa lima'nan ya'lamahu Allah Ta'ala, itu kerana ada makna kerana hikmah. Lima'nan ay li hikmatin, lima'nan ay li hikmatin ya'lamuhu Allah, yang Allah Ta'ala lah tahu, ada sebab lah tu. Ni dalam ni kalau tengok dalam Kubra Yakiniyat, ada Imam, ada dalam bab akhir, bab 3 tu Sami'iyat lah, Syekh Ramadan Buti ada sebut. Kenapa? Kerana bila dia tengok mereka-mereka yang Nabi sebut khusus ni, sebenarnya ia bukan dosa tu, ia ada dosa. Sama juga Amr bin Luhai. Amr bin Luhai apa? Kau orang pertama yang masuk berhala ke Jaziratul Arab. Orang pertama yang masuk berhala ke Jaziratul Arab. Jadi kerana sebab besarnya dosa hak tu, masuk neraka juga. Kalau ikutnya, kalau hak biasa selamat. Tapi kerana ada khususiah. Hatim Ta'i ni pun, walaupun Hatim ni karam, dia terkenal dengan karam, sehingga orang buat jadi masal. Karimun kal Hatim. Orang ni sangat pemurah macam Hatim. Tapi kenapa? Sebab dia pemurah tu kerana nak suruh kata dia bangga. Nak kata dia
kerana nak takabur lah, kerana nak takabur, kerana nak bangga diri. Jadi benda itu ada hikmat, ada maknan ya'lamahu Allah Ta'ala. Jadi kadang benda-benda gini, hikmat ni kadang hak kita, kalau kita tak pernah dengar, kita rasa pelik lah. Kita rasa pelik. Kita rasa pelik. Padahal di situ kita yang tak tahu sebenarnya. Sebenarnya ada hikmat yang mengetahuikannya oleh Allah Ta'ala fihim. La li'ibadatihim al-awthan. Bukan kerana sebab mereka sembah bahala aja, ada sebab lain gitu. Sampai Tuhan kata, Nabi sebut bahawa mereka dalam neraka juga. Maka khususiyah yang Nabi kata setengah daripada ahli jahiliyah ni masuk neraka, fala yadullu alal hukmi ala jami'ihim, maka tidak menunjuk atas hukum di atas keseluruhan ahli fatrah, bi annahum ghairu najin, dengan bahawa mereka itu tidak selamat. Bukan hak tak selamat, hak Nabi sebut tu sahaja. Hak lain termasuk ahli fatrah. Kenapa? Idh lam yaqa' minhu alaihi salatu wassalam ikhbarun, kerana tidak berlaku daripada Nabi penceritaan bi anna jami'a man kana min ahli fatrati finnar, kerana tak ada pun Nabi khabar bahawa keseluruhan orang daripada ahli fatrah ni masuk neraka. Bila gitu kekal hukumnya, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Thumma alam, kemudian ketahui kamu, annat ta'rifa al-madhkura khasun bin naw'il insani, bahawa ta'rif yang tersebut itu mana? Al-mukallafu, siapa dia? Al-balighul aqilu. Mukallaf itu orang baligh berakal. Ta'rif itu khusus bagi jenis manusia je. Dunal jinni wal malaikah, tidak jin dan malaikat. Kenapa? Idh la yadhharu fihimul bulughu bil makna syar'i, kerana tidak zahir makna balik di sisi makna syarak. Jin balik mana? Balik di sisi syarak kita keluar mani dak haid ataupun 15 tahun dah jin. Tidak zahir balik dengan makna syarak pada mereka. Wa aidan, lagi pula, fal jinnu mukallafuna min asli khilqah. Jin ni dia mukallaf sejak daripada asal penciptaan. Sebab tu ulama kata jin ni bila beranak, lahir anak tu mukallaf terus. Kau tengok cerita Ahmad Al-Baq kan, yang main dengan anak jin kan. Bila main dengan anak jin tu pandang. Nampak tak? Boleh pula dia main dengan anak jin. Okey. Jadi sebut dia marah dia. Mukallafuna min asli khilqah. Wa nabiyyuna alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, mursalun ilaihim, diutuskan kepada mereka juga ijma'an, secara ijma'. Wa mithluhum, seumpama mereka mana? Seumpama mana? Seumpama mereka iaitu jin dan malaikat tadi, Adamu wa Hawwa'u. Apa maksud? Adam dan Hawa pun masuk. Bukan taklif dengan makna balik hak syarak tu. Nabi Adam balik bila Tuhan cipta besar dah kan? Hawa pun cipta besar dah kan? Jadi asal khilqah tu bukanlah dah. Wa mithluhum, seumpama mereka jin itu Adamu wa Hawa, Adam dengan Hawa. Wa ammal malaikatu, adapun para malaikat, fahum majbuluna alal ma'rifah, mereka itu difitrahkan, majbul ni mufattaruna, difitrahkan alal ma'rifah, di atas ma'rifah. Fitrah mereka tu kenal Tuhan dah. Wa ta'ati, dan di atas taat. Falaisu mukallafina, mereka itu bukan mukallaf ala tahqiq, di atas kau yang tahqiq. Tak ada taklif lah. Sebab asal fitrah tu ma'rifah dengan taat dah. Maka mana ada berat tu? Mana ada tanggungan? Tak ada tanggungan. Itu masuk taklif gitu loh. Fahu falaisu mukallafina ala tahqiq idh la yukallafu, kerana tidak ditaklifkan illa man kana min jinsi man yutasawwaru minhul al-mukhalafatu, kerana tidak ditaklifkan kecuali man kana, orang yang adalah dia daripada jenis orang yang ditasawurkan mukhalafah, ditasawurkan menyalahi.
Faham tak? Nak kata ditaklif. Ditaklif maknanya diberatkan, dipaksa, ditanggung. Siapa hak menerima tanggungan? Orang hak boleh menyalahi. Orang suruh tak buat, hak tu ditaklif. Faham tak? Ya yutasawwaru minhul mukhalafah. Hak tu baru munasabah kita nak tanggung ni. Kita nak suruh dia, nak wajib. Kalau jenis makhluk hak tak terima mukhalafah, memang taat sama. Orang tak panggil tanggung. Orang tak panggil wajib. Orang tak panggil diberati. Tak berat benda-benda. Memang asal kejadian dia taat. Asal kejadian makrifat. Nampak? Sebab tu dia kata la yukallafu illa man kana min jinsi man yutasawwaru minhul mukhalafatu wa irsalu nabiyyina alaihi salatu wassalamu lahum irsalu tashrifin. Dah Nabi kita diutuskan ke tak kepada malaikat? Ya, diutuskan juga, tapi utusan irsalu tashrif, utus sebagai nak memuliakan. Mulialah para nabi yang perang dengan para nabi lah, para malaikat yang perang dengan Nabi perang Badar. Malaikat ni tinggi daripada hak dak pergi perang Badar. Malaikat hak ikut perang Uhud, hak ada dengan Nabi, lebih tinggi dengan tu. Jadi antara malaikat pun mereka bermegah-megah dengan kedudukan mereka dengan sayyiduna wa habibina wa sayyidil khalqi ajma'in Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi irsalut tashrif, la taklif, bukan irsal taklif. Wakila, kata kil, innahum mukallafuna, para malaikat pun ditaklifkan juga min asli khilqah, daripada asal penciptaan. Taklif kat mana? Ni mungkin kita dengar kata malaikat dak ditaklif. Irsal, Nabi diutus kepada malaikat, tapi irsal tashrih, bukan irsal taklif. Setengah ulama kata dak, Nabi diutus kepada malaikat, irsal tashrih juga. Buktinya apa? Tidakkah Allah Ta'ala arahkan Jibril turun wahyu? Tidak, itu taklif daripada Allah. Tidakkah ada sebahagian malaikat disuruh tolong Nabi pada sebahagian? Tidak, itu taklif juga. Maka pandangan yang mengatakan para malaikat pun ada taklif, boleh jadi juga. Jadi benda khilaf lah. Wakila innahum mukallafuna. Tidakkah dengan sebab utus Nabi ni ada disuruh malaikat ni turun catat amalan anak Adam, tolong anak Adam ni itu taklif juga. Maka kata kil innahum mukallafuna min asli khilqah kal jinni wa nabiyyuna mursalun ilaihim irsal. Nabiyyuna mursalun ilaihim irsala taklifin, maf'ul mutlaq tu. Diutuskan kepada malaikat akan sebagai utusan taklif juga. Sebab malaikat sebab bangkit Nabi ni ada kerja yang mereka buat, maka mereka ditaklifkan juga. Qauluhu wa huwa ilzamu ma fi kufah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Boleh? Panjang? Mana? Tak, itu bukan darul taklif. Syurga bukan tempat taklif. Jadi dia tidak langkah taklif, bukan darul taklif, bukan. Okay. Sudah habis muka tak? Muka lebih? Ada soalan? Bukan. Sama lah Syabiqai Ibn Atiyah. Dia ni kalam yang menyokong pandangan Maturidiyah. Menyokong pandangan Maturidiyah. Rasanya Syabiqai Syafi'i dia. Kalau ikutnya lah. Tengok. Tapi mungkin pandangan tu dia setuju dengan tu. Burhanuddin Al-Biqai. Burhanuddin Al-Biqai. Dia ada soalan. Dia mazhab apa ni? Mazhab Syafi'i kan saya? Ada ke? Ke tak ada?
Hmm. Ba'duha mubtada' khabar. Jumlah mubtada' khabar, lepas tu jumlah tu jadi khabar pada tu. Ha? Boleh juga. Tak Okay, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazallahu ala sayyidina jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan kan ya, Dok?